الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمة وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Thank you Mr. Ashraf. So saya mulakan Are you ready guys dengan modul sepatutnya berada di sebelah awak lah. Jangan tangan kosong. Sekejap lagi awak nganga je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kita punya, kita sambung je sebenarnya. Okay, so untuk soalan 22, ada tak sesiapa yang dah siapkan? Aiman, awak dah siap Aiman? 22. Saya baru tengah buat sikit. Belum Okey, kita tengok okey. Okey, awak perhatikan di sini apa yang kita ada adalah seperti biasa 3 garisan tu. Okey, kita ada satah gambar. Okey, kita ada garis bumi dan kita ada garis ufuk. Okey, kedudukan garisan tiga-tiga garisan ni berada pada kedudukan yang berbeza berbanding soalan-soalan yang pernah awak buat sebelum. Okey, SG kekal di situ. Okey, dia ada berada pada bahagian paling atas. Dia bertukar kedudukan antara garis ufuk dengan garis bumi. Okey, di atas garis bumi for sure akan ada PH ataupun PS awak lah. Okey, SG seperti biasa ada PA dan di atas GU awak akan dapat kesan awak punya kedua-dua titik lenyap di sebelah kiri dan kanan. So di sini kita ada seperti biasalah kita ada titik station. Titik station ni cukup penting. Okay, kalau tak diberi awak kena cari. Kalau dah diberi awak just cari dua titik lenyap. Okay, kalau dia adalah perspektif dua titik lah. So langkah yang pertama seperti biasa kita akan selarikan bahagian kiri mengikut pandangan atas awak. Okay, tengok dia akan jatuh awak projek awak punya line selari tu hingga ke garis ataupun hingga ke SG. Ni. Okay, and then you project dia turun ke garis ufuk. Sebab titik lenyap sentiasa akan berada di atas garis ufuk. Yang kedua, selarikan pada bahagian kanan pandangan atas seperti biasa juga. Okay, you kena kesan titik lenyap. So titik lenyap 1 dah dapat kiri, titik lenyap 2. Okay, ini adalah proses yang awak perlu buatlah langkah pertama. Kalau tak dapat teruskan yang ini, so you punya hasil kerja memang out lah. Sebab panduan kita hanya berdasarkan kepada betulnya, tepatnya kejituan TL1 dan TL2. Mengikut konsep yang betul. Okey, jika sekiranya awak just tandakan TL1, TL2 tanpa ada langkah kerja di sini, maksudnya kadang-kadang kita tak nampak garisan ni. So kemungkinan awak just tembak-tembak je, so awak tak akan dapat markah lah. Okey, so tentukan ada langkah kerja dia. Okey, next seperti biasa garisan tinggi tu perlu awak carilah. Okey, dan ingat raja awak sekarang yang perlu awak unjurkan dari pandangan hadapan ataupun sisi dia berada di tengah-tengah. Agak rare sikit lah. Okey, bukan kebiasaan kita. Okey, boleh boleh faham setakat tu? Okey. Kita teruskan untuk bahagian yang paling hampir dengan bucu di sini adalah bahagian ni lah. Okey, bahagian yang kecil ni lah. Ketinggian dia agak rendah di sini. Okey, so dia unjurkan di sini. Seperti biasa dia akan dibawa pergi ke one side. Habis one side dia akan pergi ke side yang sebelah lagi lah. Okey, ke titik lenyap 1. Okey, boleh setakat tu kelas? Kita sekarang ni tengah nak mencari bahagian sini lah. Okey, this piece. Boleh
Ini adalah pandangan atas yang terkalih lah. Okay, di mana puncak dia berada di sebelah bawah. That's why kita akan dapat hidden line di situ. Okay, hari itu kita dah jelaskan lah. Okay, so kita teruskan di sini. Okay, tadi saya kata nak ambil bahagian ni kan, nak mencari. So, seperti biasa yang ini akan bawa pergi ke titik station. Stop sampai SG, you go down straight ke bawah. 90 darjah. So, this portion awak dah dapat. Okay, merujuk pada bahagian ni lah. Nampak tak? Bahagian yang berada di sebelah sini. Buat satu portion demi satu portion. Tak boleh buat you label-label semua, tak boleh. Okay, nanti you confuse. Okay, boleh setakat itu? Ada soalan tak? Hani, boleh Hani? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, good. Okay, next. Okay, kita akan cari pula pada bahagian sebelah kanan lah. Okay, dah siap belah kiri sedikit, kita proceed dengan yang di sebelah kanan. Okay, dia akan menuju seperti biasa pergi ke titik lenyap yang kedua. Okay, kita akan ambil bahagian ni pula lah. Okay, ni lah. Nak tahu dia punya tapak. Tapak dia penuh lah. Okay. Boleh ya setakat ni? So, kita proceed. Okay. Kita dah dapat bahagian ni lah. Bahagian pandangan hadapan sebelah sini dah siap. Okay, iaitu merujuk pada yang inilah. Okay, yang ini lah. Dan bahagian segitiga ni, okay, segitiga ni, okay, segitiga tu saya highlight sikit. Ni yang ini. Kat mana kedudukan dia? Okay, dia berada di sini. Dan juga pada sisi dia ada kat sini. Ni cara awak nak baca plan lah. So, kita dah siap 3 surface di sana. Okay, awak boleh ke setakat ini? Kalau tak ada apa-apa, kita teruskan. Untuk pandangan atas, kita dah settle bahagian ni. Ini dah. Okay. Bahagian sini untuk tapak kita dah settle. Okay. Dan bahagian segitiga ni awak nampak ni lah bahagiannya. Pada pandangan atas. So, kita ada lagi beberapa bucu yang perlu kita selesaikan yang seterusnya. Okay, setakat ini awak ada persoalan apa-apa tak? Ada. Boleh follow Ya. Okay, good. Boleh faham tengok jangan sekejap lagi you buka je lepas tu awak pergi ke lain. Lepas tu tak faham. Okay, next. Kita akan teruskan. Okay, dia nak mencari pula pada bahagian bawah lah. Okay, saya sebut bawah lah. Bawah daripada portion yang kita cari tadi tu. Di sinilah kedudukan titik dia kat sini lah. Okay, dia unjurkan ke ni lah garisannya. Sampai ke sini. Okay. Seperti biasa, okay. Tak dulu Okay, dia akan ambil pula bahagiannya. Dia selesaikan satu persatu. Dia tak pergi langkau. Okay, sebab nanti dia tak boleh nak sambung garisan lah. Okay. Setakat tu boleh Okay. Dia dah dapatkan satu lagi permukaan di sana. Boleh ke? Oh, boleh Bahagian tu merujuk pada, kalau kita tengok pada pandangan atas, di sinilah dia. Ni kat sini lah. Okay, kat sini lah. Boleh Kita buat sedikit dah nak siap dah. Okay, cuma dia punya gambar rajah tu agak macam terkalih sedikit lah. Okay, next. Kita akan teruskan untuk mencari dia punya ketinggian lah. That's why kita unjur dari sini. Kalau perhatikan dia unjur daripada sini lah. Okay. Okay. Nampak garisan?
Okey. Apa yang dia buat adalah dia memenuhi kehendak bahagian yang terdapat di sini. Ni bahagian tu. So inilah dia. Nampak Dia berada di garisannya. Okey, kat sini. Di sini pada pandangan hadapan dia berada di sini. Okey, setakat itu ada soalan tak? Raja dia sebenarnya tak susah sangat. Cuma awak nampak dia tertonggeng gitu lah. Mungkin agak sukar sedikit lah. Okay? Okay, boleh Boleh faham Raja tu? Ain okay Ain? Dina? Okay. Boleh follow Okay, next. Dia akan pergi pula pada bahagian bucu di situ Kalau diperhatikan, okay, kat sini lah dia. Dia nak mencari bahagian yang berikutnya lah. Okay, ingat dia akan pergi ke sini pula lah. Nampak ni, garisan ni. Kita nak cari. Okay, so kita proceed. Okay, seperti biasa, disebabkan kita nak mencari bahagian sini yang saya highlightkan warna kuning ni. Okay, so kita akan bawa bucu hujung ni pergi ke titik stesen. Okay, pergi ke titik stesen, dia akan turun ke bawah. Awak dah boleh dapatkan dia punya kecondongan di situ. Boleh jelas di situ. So kita dah dapat pada bahagian dua bahagian situlah. Okay. So kita boleh. Okay. Ni bahagian yang dia buat sekarang ni adalah bahagian sini. Okay. Tapak bagi permukaan ataupun awak punya ada puncak di sana, segitiga puncak di sana. Okay, kita ada piramid di situ. So, kalau you nak gunakan kaedah yang bawa titik puncak tu pergi ke sini, okay, pun tak jadi masalah. Okay, kalau you nampak, you boleh teruskan lah. Okay, kita teruskan. Okay, garisan, dia dapatkan dia punya kotak di sebelah atas ni Fokus awak adalah di sini pula. Yang lain tu kita dah selesai. Boleh follow handphone awak saya rasa boleh zoom kan? Boleh tak? Boleh perbesar lah kalau kata nampak skrin kecil je. Okay, next. Okay. Dia akan ambil semualah. Dia nak cari ni semua ni. Tapak di sini. So, awak kena fokus satu-satu lah. Mungkin tak berapa nak jelas. Tapi, saya harap sangat awak faham. Okay, dia dah siapkan di situ. Bahagian yang saya highlightkan kuning dah siap. Okay, sekarang hanya tinggal bahagian puncak kita tu lah. Okay, puncak. Okay, dia buat macam yang kita buat. Okay, good. Boleh faham tak ni? Kaedah ni. Okay, kaedah yang boleh Yang lain boleh tak? Dia sekarang tengah applykan kaedah puncak seperti mana yang kita buat sebelum. Okay, puncak berada dekat sini. Saya tak labelkan dia sebagai P. And then sini adalah P lah. Okay, go straight down. Ni pergi sini. Okay, sini arrow. Ini turun. Okay, seperti biasa kita ulang balik. Takut ada yang miss, buat circle. Saya galakkan awak buat circle. Okay, so dia nak dibawa pergi ke mana circle tu? Nak dicantumkan ke mana, cik? TL1 ke TL2? TL1. TL1. Very good. Okay. Ingat lagi yang lain Sebab saya andaikan garisan tu akan pergi ke kanan. Okay. So bila dah dapat circle, circle akan dibawa pergi ke kiri. Kiri kita adalah TL1 lah. Okay, good. Okay, kita teruskan. Okay, macam mana pula cara kita nak kesan P pada garisan yang kita buat sekejap tadi tu? Macam mana nak detect titik P pula? P dekat titik stesen. Tu tarik pintu bawah. Okay, P awak tu, dari P P kat sini, bawa pergi dia ke titik stesen. Okay, tu garisan tu dia bawa pergi ke titik stesen lah.
Tapi dia dah stop sampai di SG sahaja. And then finally dia akan turun pergi ke garisan di sini. Nampak? Ni. Okay. Itu adalah kita punya P ataupun kita punya puncak. Tu siap. Tak susah sangat Okay. Kita nampak dua side lah. Okay. Dua portion di sana. Dua lagi portion dia akan terlindung di sebelah belakang rajah kita lah. So kita punya perspektif di sini dah pun siap. Okay, ada soalan? Hari ni kita tak nak pergi panjang lah. Okay, kita just nak revise balik ataupun just nak memenuhi apa yang tertinggal lah, yang soalan yang rare-rare macam ni. Okay, ada soalan setakat ini? Boleh jelas? Boleh faham tak? Hello? Senyap je? Awak kena try lah. Kalau you tak try, you tak boleh nak feel lah. Okay, boleh ke saya nak keluar daripada paparan di sini? Boleh Boleh. Okay, good. Okay, sekarang ni saya just nak tunjukkan. Okay. Okay, dia agak blur sikit lah sebab saya just screenshot tadi. Okay, ni adalah soalan tadi. Nampak kelas? Kita ada garis bumi. Okay. Kita ada, sorry, terbalik dah saya. Kejap. Sekejap. Saya labelkan balik. Okay. Kita ada apa di situ? Sepatutnya. Satu gambar. Okay, di sini kita ada. Kita ada apa kelas? Dekat dengan TS tu adalah G apa? GU. Okay. Di sini kita ada GB ataupun garis bumi. Okay, nampak kelas Okay, apa yang berbeza dengan soalan tadi? Pandangan atas tu duduk bawah. Ya, sebab apa? Sebab cikgu dah alihkan. Saya alih ke tas. Pasal tak? Saya alih ke tas sahaja. Okay? Tadi yang ini dia terkalih macam ni kan? Sekejap. Mungkin awak tak nampak ni. Ni dia duduk kat sini. Lepas tu saya ambil kertas yang sama ni. Saya alih dia supaya dia duduk terkalih lah. Macam ni. Boleh tak? Boleh nampak tak di sini? Tapi awak kena hati-hatilah sebelum awak nak buat ataupun nak proceed. Okay? Saya tunjukkan cara di sini sekiranya awak rasa kekok nak teruskan lukisan perspektif mengikut kaedah yang tadi tu, yang kita buat tu, dalam keadaan dia terbalik. So kita boleh sahaja alihkan kertas kita. Tapi dengan syarat, okay, pandangan atas tu awak kena sentiasa alert. Sebab sekarang dia berada di sebelah bawah pula. Cumanya saya alih sebab saya rasa puncak selalu duduk dekat atasnya. Pandangan kita ataupun view kita, dia punya rajah kalau macam ni nampak klise, nampak biasa. Okay? Cuma di sini yang peliknya adalah yang inilah. Dia duduk di sebelah bawah. Boleh faham tak? So seperti biasa, boleh jelas dia punya rajah tu? Boleh tak? Ataupun tak faham apa benda ni. Boleh jelas tak di situ? Boleh faham tak? Boleh faham Okey, sekarang ni katalah saya nak cari saya punya apa tu garisan yang diwakili oleh ni Saya ambil set square. Saya check dia adalah menggunakan angle 30 darjah. Boleh faham tak macam mana saya detect dia menggunakan 30 darjah? Boleh tak? Ya. Boleh Okey. So sekarang disebabkan dia menggunakan 30 darjah, saya andaikan awak gunakan T square berserta dengan set square ni 30,
awak anjakkan sajalah sampai pergi ke titiknya. Titik stesen. Okey? Titik stesen awak pula, dia akan digariskan. Sekejap. Okey. Dari titik stesen, dia akan menuju ke mana kelas? Ke mana? Garisan kena hati-hatilah di sini sebab you hanya berdasarkan kepada dia punya penandaan ataupun penamaan garisan. Dia akan pergi ke, seperti biasa, pergi ke SG. Betul kelas? Macam ni lah. And then dia akan ambil, you akan ambil awak punya set square T-square. Awak akan lukis lagi garisan naik ke atas lah. Sebab dia akan mencari garisan ufuk. Okey, boleh setakat itu? Boleh tak? Boleh. Okey? Boleh. Okey, good. So yang saya cari tu adalah apa benda? Yang saya cari tu adalah apa kelas? Titik lenyap. Ya. Yang kita cari tu adalah titik lenyap. Sekejap Okey, kalau kita dah siap yang di sebelah kiri, kita nak pergi pula mencari titik lenyap di sebelah kanan pula. Okey. Okey. Di sini dia memang membentuk ni angle yang dia gunakan di sini. Okey, memanglah berapa? 60 darjah. Tadi 30 kan? Di sebelah sini adalah 60 darjah. So, seperti biasa, you ambil T-square, ambil set square. Okay, you just, saya tak bawa lah T-square saya. Okay, sebab saya just anjakkan ni je. Seolah-olah saya bawa T-square lah. T-square berada di sebelah bawah dia. Okay, saya bawa pergi dia ke sini. Nampak kelas So, seperti biasa awak akan buat garisan dari titik stesen. Ingat titik stesen menuju ke satah gambar. Stop. Okay. Bawa you punya set square. Buat garisan. Untuk kita determine ataupun untuk kita tandakan kita punya titik lenyap. Okey, kita dah siap yang itu. Boleh kelas? Boleh So, cumanya perbezaan dia adalah titik lenyap tu dia berada di sebelah sinilah pula. Okey, jap. Okey, dia ada di sini. Satu kat sini, titik lenyap satu. Dan satu lagi di sini, titik lenyap yang kedua. Okey, so itu sahaja. Dia punya konsep yang sama. Cuma awak kena hati-hati dengan ni lah. Labeling kita ni cukup penting. Macam you nak pergi KL lah. You berkenderaan, you bawa kereta. You masuk highway. Okay? Jika sekiranya tak ada benda itu, okay, awak rasa awak akan boleh sampai KL ke? Maksud saya awak tak gunakan Waze atau apalah. You just berpandukan apa yang ada di highway tersebut. Apa benda yang penting di highway sebenarnya? Signboard. Hello? Hello kelas? Yes, very good. Signboard. So kita kena alert dan kita punya signboard dalam perspektif lah. Okay, kita ada signboard GU, kita ada SG, kita ada GB, kita ada TL1, TL2, titik stesen dan sebagainya pada kedudukan yang agak rare di sini. So kena alert lah, tak boleh abaikan benda-benda tu. Okay, so seperti biasa, okay, you akan ambil, nak dapatkan dia punya garis tinggi kan. Ni adalah langkah biasa yang awak lakukan lah. Okay, awak akan bawa garisan ni menuju ke mana? Ni nak dapatkan dia punya ketinggian tu nak pergi ke mana? Ada siapa yang ingat? Hello? Hello kelas? Kita akan ambil bucu pada pandangan atas tapi nak stop sampai kat mana? Kat garisan mana? GU. Yeah, GU. Ke GU? Kat TS Kat mana? Kat TS. Ni.
Nak GT. Where are we going here? 90 ke Kita bawah. kita Dari kita lurus ke akan bawah. sinilah. Kita akan pergi ke ni lah. Nampak tak di atas GB. Sebab biasanya kita akan buat garisan ni, garis tinggi dia akan turun sampai ke GB. GB kita selalu setiap sebab ada di bawah. Tapi di sini dia ada di tengah. So kita stop sampai situ. Panduan kita lah. Kalau you nak panjangkan pun tak apa. Katalah you just nak panjangkan. Okay. We just lengthen our line here. Tak ada masalah. Nak teruskan macam tu pun tak ada masalah. Boleh kelas? Boleh faham Okey, ni adalah kita punya garisan starting ataupun permulaan kita. Nampak Okey, saya stop sampai situ. Boleh kelas? Saya tunjuk sikit sahaja. Okey, and then daripada sini kita akan ambilkan ni, bagi dia bersilang. Susah dia nak berhenti. Okey. Okey, setakat tu ini adalah starting point kita lah, permulaan kita. So seperti biasa, awak akan ambil garisan, let's say music another color here. Okey, bahagian bawah dia bawah dia saya bawa pergi ke titik lenyap 2. Oh, stop. Dia tak nak stop. Okey. And then saya juga bawa ni yang ini you bawa pergi kiri kanan pun tak jadi masalah. Bawa aja. Okey. Bahagian 2 tu. And then jangan lupa bahagian sini, bahagian hujung ni dia menuju ke mana? Ni. Daripada pandangan atas kita menuju ke titik station. Boleh setakat tu? Okey, dan yang ini pula. Okey. Gariskan straight dia. Awak kena guna alat lah Saya tak guna alat pun nampak dia sengit kan. Okey, so saya ambil sekejap lah. Okay, I just try to call my... Okay, we need help. So, kita panggil dia balik lah. Okay, kita dapat setakat sini. Nampak ni? Garisan. Okay. Okay, setakat itu boleh tak? Yang ini pun macam biasa juga. Hujung ni pun awak bawa pergi ke titik stesen kita. Boleh kelas? And then, ingat bahagian ni, sini. Okay. Dia akan dilukiskan. Mana garisan? Okay, sini. Sinilah di sini. Dia suka lari-lari sikit garisan dia. Boleh lah. Okay, itu adalah starting point kita. Nampak tak? Okay. Awak rasa kekok yang tadi ke ataupun you rasa yang tadi okey daripada yang ini? Ikut awak lah. Tak jadi masalah. Okay. Yang mana awak rasa mudah untuk awak selesaikan, awak teruskan lah. Okay. Setakat itu awak ada apa-apa persoalan tak? Hello. Senyap je. Tak ada. Boleh teruskan ke? Hello. Boleh. Boleh teruskan So nanti kalau you buat, you akan start di sini. You akan berakhir di sana. Dapatkan dia punya ketinggian. Sini you kena unjurkan lah. Saya teruskan ke apa? Saya rasa tak payah kot sebab dia punya drawing lebih kurang sama je. Kaedah dia sama sahaja. Contohlah kita buatkan garisan. Saya tunjuk satu kat sini. Katalah kita nak mencari kaedah. Kita gunakan dari puncak kita. Okay, seperti biasa. Okay, awak akan lukis dia menuju ke mana di sini? Puncak Puncak seperti biasa dia akan dibawa pergi ke mana? Ke satah gambar. Ni puncak. Oops. Okay, stop sampai situ. And then seperti biasa ambil T square, set square. Gariskan daripada persilangan
Sata gambar kita dengan garisan puncak tu ke sini. Tegak ke situ. And then you ambil awak punya ni. Boleh Okey, puncak saya ambil puncak. Tak kira lah saya ambil PS ke, pandangan hadapan ke, tak ada masalah. Terus ke sini. Okey, dah siap. Tak tepi sekejap. Okey, so we use a pencil untuk tandakan sikit kita punya circle di sini. Okey, lepas tu apa nak buat? Lepas saya tanda circle tu, apa yang perlu saya buat? Siapa boleh tolong? Boleh bantu? Untuk bawa pergi dekat Bawa pergi ke? Pergi ke mana? Pergi mana? Nak bawa pergi mana? dua. Yes, titik lenyap 2. Pandai. Okay. So, kita akan bawa dia pergi ke titik lenyap yang ke. Itulah. Okay, kalau you guna set square, you akan sambung gitulah lebih kurang. Boleh? So, kita sambung. Garisan tadi warna sun kan? Okay, daripada bulatan circle tu, okay, you akan sambungkan dia menuju ke titik lenyap yang kedua. Okay. So, seperti biasa, okay, yang ini tadi dah awak bawa, tapi jangan lupa yang ini perlu dia bawa pergi ke mana pula? Ke mana ni? Ke? Hello? Ke titik station lah. Kan? Boleh tak? Yang nak ya? Boleh. Macam mana? Dah tak? Tadi- Yang mana pergi? Titik, ni puncak P. P kita, P kita bawa pergi ke titik station, lepas tu start sampai SG seperti biasa. Kita akan bawa pula kita punya ni ya. Saya nak silangkan dia dengan garisan color sama yang saya buat ni ya. Okey, daripada sata gambar, saya akan lukiskan garisan ni kena ke persilangan yang color, saya guna color mustard sebenarnya. So saya dah siap. Puncak dah dapat saya tandakan di situ. So ini adalah puncak kita lah. Kat sini katalah ni adalah P. Okey, jap. Okey. Okey, ni adalah P kita. Okey. So puncak saya di mana? Kat sini. Ini menggunakan kaedah tu lah. Okey, kaedah yang banyak step tu lah. Kalau kat sini kita ada 1, kita ada 2, 3, okey, 3, 4. 4 step. Lepas tu jangan lupa langkah ni adalah seperti biasa. Okey, 4, 5, 6 di sini. Baru dapat kita cari puncak P di sana. Okey, ada soalan setakat ini? Bolehkah? Boleh. Boleh follow Okey. Saya rasa untuk hari ni okey, setakat tu dululah. Okey, tak ada apa-apa sangat di sini. Cumanya perspektif kita dah habis lah. Okey, saya minta sangat-sangat awak tolonglah habiskan ni ya. Awak punya soalan sampai soalan 20 berapa kita ada? 23 sahaja. Tak susah pun. Ni ya. Kita tunjuk tadi yang 22, so last kali adalah 23. So tugas awak adalah untuk siapkan lah. Okey, sekejap saya nak off kejap. Okey, setakat